Seorang pejabat awam di sebuah jabatan kerajaan negeri Sabah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki meminta rasuah berbentuk perkhidmatan seks daripada seorang. Bahaya rasuah kepada penjawat awam. Apakah itu rasuah? Rasuah adalah tindakan tidak jujur atau penipuan oleh mereka yang berkuasa. Rasuah menawarkan, memberi atau menerima apa-apa yang bernilai dengan tujuan untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau memberi penghargaan kepada seseorang kerana telah bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifah Syahda binti Muhammad Anwar. Ini temu bas orang awam di Pasir Puri Jaya. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Nama Kak siapa ya? Nur Amira Farhana. Panggil Kak Mira. Soalan pertama daripada saya, apakah punca utama pejabat awam mengambil rasuah? Adakah disebabkan gaji kecil atau sebaliknya? Pada pendapat saya, penjawat awam yang mengambil rasuah bukan punca utama mereka bagi gaji kecil maupun gaji besar, tetapi sikap tamak dan haluba dan kurang didikan agama dan dan Soalan seterusnya, apakah cadangan yang boleh dibendung supaya rasuah kepada pejabat awam tidak berluasa? menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. Benci akan rasuah dapat dihayati sekiranya dididik dan diajar dari zaman persekolahan. Generasi yang dididik benci rasuah akan menjadi orang yang bertanggungjawab, ikhlas dan amanah. Okey Kak, itu saja daripada saya. Saya mengharapkan apa yang disampaikan oleh Akak, rasuah di Malaysia akan semakin berkurang. Terima kasih Kak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyaila. Di sini bersama saya siswi daripada Jabatan JPJ. Sila perkenalkan diri. Nama saya Putri Nada Syafira binti Muhammad Said. Saya daripada JPJ. Saya ingin tanyakan awak beberapa soalan tentang rasuah. Soalan yang pertama, apakah tindakan awak jika awak menyedari terdapat kegiatan rasuah yang sedang berlaku di depan awak? Pada pandangan saya, jikalau terdapat rasuah berlaku di sekeliling saya akan melaporkan tindakan tersebut kepada SPRM supaya pihak tersebut akan memberi tindakan yang sepatutnya kepada pihak terbabit. Jikalau rasuah berleluasa di kalangan rakyat Malaysia, maka kes jenayah di Malaysia akan semakin meningkat. Oleh itu, untuk membataraskan rasuah daripada berleluasa di Malaysia, kita mestilah menjalankan kempen yang lebih efektif supaya rakyat Malaysia sedar akan kegiatan rasuah ini bahaya terhadap ekonomi negara dan sektor-sektor yang berkenaan lagi. Seterusnya saya ada lagi satu soalan. Apakah bentuk rasuah selain daripada wang? Selain daripada wang, rasuah juga boleh seperti perebutan jawatan, perkhidmatan, undian Dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurifah Syahda binti Muhammad Anwar. Saya akan menyumbul orang awam di Pasir Puri Jaya berkaitan dengan rasuah di kalangan penjawat awam. Boleh saya tanya nama adik siapa? Saya Syira. Okey Syira, saya nak tumpul awak ni boleh? Boleh. Okey, saya nak tanya kepada pendapat adik, apakah yang menyebabkan seorang itu bertindak untuk menerima rasuah? Pada pendapat saya, apabila seseorang itu merasakan bahawa mereka tidak mempunyai harta yang banyak tetapi mempunyai keinginan untuk kaya dengan secepat ataupun gelojoh. Okey, soalan kedua pula, apa yang kita sebagai orang awam boleh lakukan untuk mengurangkan kelakuan rasuah di kalangan pejabat awam? Pada pendapat saya, kita boleh mewar-war tentang bahayanya rasuah kepada masyarakat setempat dan kesan negatif yang akan seseorang itu terima jika mereka tetap bertindak untuk menerima rasuah. Contohnya, kalau pihak kerajaan dia boleh mengiklankan papan tanda tentang bahayanya rasuah dan sebagainya. Okey, terima kasih. Sama. Pada pendapat saya, apa yang boleh saya ulaskan pendapat daripada ketiga-tiga orang awam ialah kegiatan rasuah seharusnya diambil tindakan segera
supaya gejala rasuah tidak berluasa di kalangan pejabat awam. Selain itu, menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan agar generasi akan datang bebas daripada rasuah. Dan akhir sekali, pihak kerajaan boleh mengiklankan papan tanda tentang bahaya rasuah kepada pejabat awam supaya rasuah di dalam negara dapat dibendung. Rasuah adalah salah satu daripada jenayah-jenayah yang dilakukan oleh setiap orang sedar ataupun tanpa sedar. Seperti menyuruh rakan anda untuk menutup mulut dengan balasan anda membelanjanya makanan, itu adalah rasuah. Kita tahu, namun ianya masih kabur di mata rakyat-rakyat Malaysia. Jadi saya, Nufran Syahana binti Muhammad Noor, nombor matrik 08DEP 22F1092 akan membincangkan tentang punca yang membawa kepada rasuah. Punca-punca rasuah. Punca pertama ialah sifat tamak dan tidak bersyukur, malah tidak mengamalkan wasatiyah menjadikan seseorang itu terdedah kepada melakukan rasuah. Punca kedua ialah keinginan yang melebihi kemampuan serta peluang yang terbuka menyebabkan seseorang individu itu akhirnya terjerumus melakukan rasuah. Boleh dikatakan apa yang berlaku di Malaysia kini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat itu sendiri. Buktinya, masyarakat Malaysia mengamalkan budaya senyap apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara atau melaporkan kes rasuah yang diamalkan itu. Ketiga, kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Keempat, antara sebab lain mungkin terjadi akibat daripada sosial dan budaya kita sendiri. Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Kelima, seterusnya ialah modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbang dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. Pengaliran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. Keenam, selain itu, rasuah juga berlaku kerana wujudnya birokrasi dalam sistem pemerintahan yang secara tidak langsung memberi peluang kepada pegawai-pegawai kerajaan daripada berbagai-bagai peringkat mengambil kesempatan. Hal ini berlaku kerana proses pengurusan pentadbiran terpaksa melalui banyak saluran. Apabila keadaan ini berlaku, sudah tentulah pemprosesan sesuatu permohonan memerlukan masa yang lama atau panjang. Bagi individu yang terdesak atau mahu segera menyelesaikan masalah, mereka akan mudah memberikan imbuhan dengan harapan pemprosesan permohonan didahulukan oleh penerima rasuah. Oleh hal yang demikian, sudah tentu situasi ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap golongan yang tidak terlibat dengan rasuah. Sebab yang terakhir ialah politik. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Apakah kesan utama dalam rasuah? Rasuah memberi kesan kepada banyak pihak. Antaranya ialah kepada jabatan dan juga organisasi dan juga ekonomi dan negara. Secara umumnya, organisasi di Malaysia terdapat dua kategori, iaitu antaranya ialah badan awam dan organisasi komersial. Badan awam terdiri daripada kerajaan Malaysia, kerajaan sesuatu negeri atau mana-mana pihak berkuasa tempatan dan mana-mana pihak berkanun yang lain. Organisasi komersial pula seperti suatu syarikat yang menjalankan perniagaan atau sebahagian daripada perniagaan di Malaysia dan sebagainya. Apakah kesan rasuah terhadap jabatan dan juga organisasi? Antara kesannya ialah sesebuah organisasi menjadi tidak cekap kerana pihak organisasi tersebut menggunakan sumber-sumber yang tidak sesuai yang boleh menjejaskan kecekapan organisasi. Selain itu, ianya juga menyebabkan sistem, peraturan
dan prosedur menjadi tidak berkesan kerana pegawai dan juga kaki tangan yang berkuasa melanggar peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Seterusnya ialah kesan terhadap ekonomi dan negara. Rasuah telah menjejaskan dan menjatuhkan imej dan kredibiliti negara oleh kerana kemajuan teknologi internet pada masa kini dalam mendapatkan maklumat tentang sesebuah negara itu sangat laju dan cekap dan mengakibatkan kejatuhan ekonomi negara. Selain itu juga, ianya menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi lemah dan huru-hara kerana pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil. Seterusnya, apakah SMT memberteraskan gejala rasuah dalam pejabat awam? Yang pertama, mengadakan kursus seminar, pencet dan taklimat berhubung tata kelakuan dan salah laku rasuah. Yang kedua, mengedarkan risalah-risalah berkaitan tata kelakuan dan salah laku rasuah. Yang ketiga, menyediakan saluran aduan integriti yang melibatkan pejabat awam melalui email, telefon, surat dan walk-in di unit-unit integriti yang ditumbuhkan bagi memudahkan penyaluran aduan integriti sama ada dari kalangan kaki tangan maupun orang awam. Konklusinya, pecah amanah bukanlah suatu perkara baru dalam kalangan masyarakat kita. Isu pecah amanah acap kali tersiar di media massa dan juga media sosial. Namun begitu, perbuatan pecah amanah ini jelas bertentangan dengan aspek etika, moral, nilai dan moral yang begitu dititik beratkan oleh masyarakat kita. Hal ini demikian kerana di Malaysia, perbuatan pecah amanah dianggap satu pengkhianatan dan menurut Islam, hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Oleh hal demikian, sewajarnya pepatah Melayu yang berbunyi rambut sama hitam hati lain-lain direnung kembali bahawa isu wang mampu mengubah seorang manusia yang zahirnya baik untuk melakukan perbuatan terkutuk ini. Namun begitu, walaupun isu pecah amanah ini sudah seringkali meniti di bibir rakyat Malaysia, isu ini haruslah ditamatkan dengan segera. Hal ini kerana sekiranya isu ini terus terjadi dalam organisasi perkhidmatan awam, keyakinan masyarakat terhadap penjawat awam akan luntur. Oleh hal yang demikian, langkah proaktif dan usaha berterusan tanpa jemu harus dilakukan bagi memastikan penjawat awam tetap amanah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Penjawat awam yang mempunyai semangat keawaman hendaklah terus komited dalam melaksanakan amanah yang diberikan bagi mengelak keyakinan orang awam terhadap mereka terus terhakis terhadap mereka. Apabila keyakinan terhadap penjawat awam sudah malap, sukar keyakinan terhadap mereka dinyalakan semula.